keadaan kulit anda, ketebalan kulit remaja ni masih berada pada tahap yang bagus, iaitu kita panggil tebal. Normal but tebal. Okay? So ketebalan kulit ni sebenarnya dipengaruhi oleh faktor genetik, jantina, umur, 3 benda ni. Kalau faktor genetik, so genetik lah ya, itu semula jadi tubuh anda. Faktor, kalau kita tengok dari faktor jantina, kulit lelaki cenderung lebih tebal berbanding kulit wanita, about 20 to 25%. Epidermis kulit lelaki ni lebih tebal. Itu ada faktor hormon di situ. But dari sudut faktor umur, anda yang muda-muda ni ketebalan epidermis masih berada pada tahap yang terbaik, dan semakin bertambah usia, semakin mengalami penuaan. Seperti saya, dia taklah tua sangat lagi tapi sudah mula mengalami penuaan yang ketara. Ketika inilah lapisan kulit ni akan makin lama makin menipis. Pada masa yang sama, apabila mengalami penuaan juga, penghasilan collagen, elastin, iaitu bahan-bahan yang memberikan struktur kepada kulit, menyebabkan kulit anjal juga makin lama makin menyusut. Apa yang berlaku seterusnya adalah mulalah nampak garis-garis halus, kedutan, kerutan. So semua ini berlaku pada usia yang semakin matang. Tetapi pada umur belasan tahun, collagen masih elok, keanjalan masih okey, ketegangan kulit masih hebat. Jadi perkara ini tidak boleh diganggu. Jangan usik dia, jangan hancurkan dia, jangan nak percepatkan dia, kerana tak ada keperluan pun. Dan memang kulit ni berfungsi untuk melindungi segala perkara yang berada di dalamnya tau. So if you are disturbing that natural process and also keanjalan yang semula jadi anda ada pada peringkat yang terbaik, it will damage your skin. So sebab itu, atas faktor ketebalan kulit anda dan segala struktur yang masih elok di dalamnya, bahan-bahan yang masih elok di dalamnya, please do not exfoliate ataupun menggunakan bahan-bahan yang digunakan untuk orang yang kulit yang lebih matang. Step pertama adalah mencuci muka dengan produk yang gentle, dengan produk yang balance pH-nya. Nah, untuk kulit remaja yang mana mengalami perubahan hormon, kelenjar minyaknya aktif, jadi penghasilan minyak yang banyak ini akan menyebabkan senangnya habuk debu, kekotoran bakteria singgah di wajah sekiranya minyak yang berlebihan itu tidak dibersihkan dengan betul. Kedua adalah menggunakan exfoliator. Saya dah bincang banyak tentang exfoliator, boleh rujuk mana-mana video saya sebelum ini. Untuk remaja pun perlu pakai exfoliator seminggu 2 kali ke 3 kali. Exfoliator ni kan, dia bukan hanya scrub ya. Saya pernah bincangkan perkara ini. Exfoliator yang bagus untuk kulit berminyak, terutama remaja yang ada perubahan hormon, going through puberty ini adalah yang mengandungi salicylic acid. So any exfoliator yang ada salicylic acid itu bagus sebab dia membantu untuk betul-betul deep clean ke dalam kita punya pore dan menyebabkan minyak-minyak itu tanggal. But you don't do it every day, okay? You just do it every 3 days or 2 days sekali. So 2 ke 3 kali seminggu. Step ketiga adalah menggunakan pelembap. Pelembap yang bagus untuk kulit remaja, dalam keadaan kulit remaja itu menghasilkan minyak yang banyak, kita tak nak tambah minyak lagi, adalah dengan mencari pelembap yang ditulis oil free moisturizer. Any brand will do, but macam saya sebut, lebih sikit bahannya lebih baik ya. Langkah yang keempat adalah menggunakan pelindung suria, sunscreen. Very important to use it every day. Setiap hari. Pagi je lah, malam jangan pakai. Macam video sebelum ni saya sebut, malam tak ada cahaya matahari, cahaya bulan je ada. Cahaya bulan tak ada apa-apa, okey je. Dan bila kita sebut tentang sunscreen, sunscreen pun ada texture dia. So pesanan saya untuk remaja, cari texture sunscreen yang mana light ya. Maksudnya kalau kita try produk itu sebelum kita belikan, dia cepat je meresap, very light, dia tidak sticky, dia tidak menyebabkan rasa macam melekit-lekit. Kemudian kalau boleh cari yang oil free juga, because your skin have too much oil already, and SPF 30 yang saya sarankan untuk remaja-remaja, sebab saya tahu ramai di kalangan remaja ni aktif tau. Mereka pergi sekolah tu kadang-kadang berbasikal, naik motor, tahu je ada yang jalan kaki, itu paling hebat lah ya. Jalan kaki pergi sekolah ya, kalau sekolah tu tak jauh. Kalau duduk kat asrama pun kena jalan kaki juga kan. So the sun exposure tu memang it keep on coming to your skin. So mestilah pakai sunscreen. Pertama,
malas cuci muka ataupun terlebih cuci muka. Ni situasi dalam keadaan cuci muka. So saya jumpa dua keadaan ini. Satu tu malas cuci muka. Maksudnya kalau dah balik daripada sekolah, dah balik dari sekolah dah kan, ataupun balik daripada keluar-keluar ke mana-mana ke sebelum tidur malam tu, walaupun muka tu nampak berminyak-minyak ataupun muka tu macam ada pakai makeup kan, untuk yang pakai makeup lah. Makeup ni bedak sikit pun tu dah kira makeup dah. Lipstick, lip balm, whatever that young people now dah pandai guna. Kadang-kadang bila malam tu dia dah penat kan, dia balik rumah dia macam malasnya, dia tidur terus. Memang saya ada jumpa bahan bukti dekat office saya, memang ada remaja sebegitu. Ada, ya. Dia memang mengaku mukanya jadi teruk kerana dia macam rasa malas. Now, you want to remember this. Rasa malas dengan kulit cantik dia tak bergerak seiring tau. Rasa malas dia pergi tang sana, rasa nak kulit cantik dia laluan dia kat sini. So, kalau kita nak kulit cantik, dia punya tabiat adalah rajin. Rajin yang bertempat lah ya, rajin. Jangan pula terlampau rajin. Ni masalahnya. Terlampau rajin pula ada yang overwash their face. Dia ada ketakutan, kerisauan muka dia tak cukup bersih. Dia cuci muka dia. Cuci pula dengan cleanser yang harsh, ya. Dah lah cleanser tu harsh, lepas tu dia cuci lama sangat. Sebab saya ada terima mesej tanya, Puan Mary, berapa lama saya patut cuci muka? Seminit cukup tak? Sebenarnya dia tidak ada, kita panggil tempoh tau sebenarnya. Dia kena tahu yang kalau kita sebelum tu hanya berpeluh, so kita tak perlu lama sangat. Kalau kita pakai makeup, kekotoran tu ada rasa macam banyak, so kita perlu cuci lama sikit. But you need to understand your skin. So keyword dekat sini, jangan malas, kena rajin, tapi jangan terlebih rajin. Okay? Dengan kulit kita mesti jadi gentle. Kita mesti do gentle on the skin, right? Kedua, ini kesalahan yang biasa juga lah golongan muda-muda ni kan, disebabkan iman yang tak cukup tinggi. So mereka kerap sangat bertukar-tukar produk. So kadang-kadang pakai seminggu, dia rasa macam seminggu memang tak ada reaksi negatif, tapi dia tak sanggup nak tunggu reaksi positif ataupun kesan positif produk itu. Seminggu je pakai, dia nampaklah produk lain keluar kat iklan dekat Twitter tu kan, ataupun influencer tu pakai muka dia glowing padahal dia tak tahu orang tu pakai filter, ya, menyebabkan dia nak beli produk tersebut. Bukan setakat nak beli, terus tekan. Zaman sekarang kan senang, tekan beli. Dah lah tu, bukan beli satu persatu, satu set terus dia beli RM200. Memang ada. So saya mohon sangat-sangat, apabila kita mencuba produk baru ataupun kita nak rawat kulit kita jadi cantik, ya, pertama kita kena sabar. So bila kita cuba satu produk kan, kita pakai satu persatu, ya. Pakai satu persatu. Kalau kita ada produk baru, 4 lah produk baru nak dipakai tu kan, contohnya lah ya. Jangan 4 pakai terus, pakai satu persatu. Jaraknya biasanya dalam 2-3 minggu baru pakai satu lagi. Kenapa? Kalau ada kesan negatif, kita boleh berhenti. Kita tahu punca produk yang tak bagus tu dekat mana, ya. Kalau produk tu bagus, kita kena teruskan pakai. Dan biasanya untuk kulit yang muda ni kan, kulit anak-anak muda, ya, biasanya kitaran kulit untuk nampak kesan yang baik tu sebenarnya taklah lama sangat, 28 hari ke 32 hari, biasanya 28 days. But a lot of you do not want to wait 28 days. It is too long. Dia rasa macam lama sangat 28 days tu kan. Sebenarnya tak lama, bawa bersabar ya. Skincare is a marathon. Saya selalu sebut ni, sebab skincare ni memang perlu jangka masa panjang. It's not a sprint, dia bukan lari pecut. Mustahil. Kalau produk boleh putihkan kulit, cerahkan, cantikkan dalam masa 3 hari, 7 hari tu, sama ada benda tu ada bahan yang tak bagus ataupun itu memang propa. Itu memang propa sangat. Ya, no way. The good skincare mesti mengikut kitaran semula jadi kulit jadi. Mohon bawa bersabar. Ketiga, kesalahan yang biasa berlaku akibat daripada terdedahnya kepada pelbagai skincare hack di social media. Ramai sangat yang suka mencuba DIY, skincare DIY. Contohnya lah skincare DIY ni kan, kalau jerawat ada, letak ubat gigi pada jerawat. Ubat gigi apa sah? Tak berus gigi je terus letak dekat jerawat tu. Geram saya tengok kadang-kadang. Ada orang dia letak kunyit, dicampur-campur. Dia tengok influencer ni buat ni, dia ikut dia. Ataupun skincare hack ni dia buat, kadang-kadang video ada skincare hack. Saya faham, memang dia orang tunjukkan lepas tu nampak macam orang tu glowing kulit dia ataupun hilang masalah dia lepas tu. Tapi kan kulit kita tak sama. So sebelum menempel segala DIY kunyit, apa lagi biasa,
cinnamon, kulit kayu manis saya pernah tengok. Macam-macam lah ya. Jangan buat dahulu. Bagi saya, your skin is too young to follow all those skincare hack. Ikut-ikut skincare hack ni, skin pun crack. Kan kesian kat kulit tu. So, apa yang saya nak pesan, lebih baik pakai produk yang sudah pun diformulasikan untuk kulit. Dan paling utama, kita kena kenal jenis kulit kita. Kulit kita tak sama dengan kulit Mira Filzah. Ya, kena ingat yang tu. Mungkin tak sama. Mungkin sama, Alhamdulillah. Kalau tak sama, so tak semestinya kita follow apa yang Mira Filzah buat. Harap Mira Filzah tonton. For those people who just start to practice skincare, ya, biasanya mereka akan mulakan dengan produk yang asas dahulu. Macam saya mula-mula dulu, jauh sangat tu dulu, ya. Kita akan of course cuci muka dahulu. Kita memang akan beli pencuci muka dahulu. Kemudian kita akan ikuti dengan pelembab, itu paling asas. Dan sepatutnya kita mesti pakai, walaupun ada ramai yang baru bermula tu mungkin dia tak terfikir yang ni, tapi mesti pakai pelindung suria. So these 3 produk adalah asas tau. So susunannya simple saja. So saya tunjukkan ya. So first, cleanser. Definitely you need a cleanser. Second, susunan dia moisturizer dan ditutup dengan pelindung suria. Ini untuk very beginner level. Dan rutin ini, cleanser, moisturizer dan juga sunscreen ini dipakai pada waktu siang begini. Kalau sebelah malamnya, ini tak adalah. So tinggallah 2 ini sahaja. So moisturizer tak semestinya kita kena beli yang ada tulis krim siang, krim malam untuk kita pakai waktu siang atau waktu malam. As long as dia moisturizer, basically it can be worn morning ataupun malam secara umumnya. Alright? So again, beginner, cleanser, moisturizer, sunscreen. Bagaimana dengan toner? Kadang-kadang kita akan menjumpai cadangan agar kita pakai toner sekali. Ya, tidak menjadi kesalahan. Bagus kalau nak amalkan toner. Terutama untuk mereka yang ada kulit kering. Toner is like a pre-hydration sebelum pakai moisturizer. So what do we do? Where do we put toner in this sequence? So caranya, toner tu kita pakai selepas cuci muka. Take a toner, there you go. So cleanser, toner, moisturizer dan juga sunscreen. Alright, this is in the morning. You take this out, you have your night routine. Very simple actually. Now, I want to answer this question. Ramai orang tanya saya, ada orang bagi tahu toner tak penting, ada orang bagi tahu toner penting. So actually, dua-dua pun okey. Bagi saya, kalau nak pakai toner tu digalakkan sebab toner ni dia punya texture is watery kan. So lepas kita cuci muka, dalam keadaan kulit kita lembab-lembab, lepas kita lap tu masih lembab lagi kulit kita, dengan memakai toner, we hydrate our skin dan lebih mudah untuk menerima produk yang seterusnya. So basically, bila sebut toner ni, dia memang ada perdebatan, but I will strongly recommend you to wear it. Ya, toner memang sangat bagus, especially hydrating toner. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang. Ya, subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan, supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.